은혜 받으실 Petikan 말씀은 Alkitab 창세기 untuk 1장 khotbah adalah daripada 26절, Kejadian 1 ayat 26 말씀입니다. hingga 27. 하나님이 Berfirmanlah Allah, 가라사대 우리 baiklah kita 형상을 menjadikan 따라 manusia 우리의 menurut 모양대로 gambaran dan 우리가 rupa 사람을 kita. 만들고 Mereka akan 서로 berkuasa 바다의 atas 고기와 ikan-ikan di 공 laut, 중의 새와 dan atas burung-burung di udara, 육축과 온 dan 땅과 atas 땅에 기는 ternakan, dan 모든 atas 것을 seluruh 다스리게 bumi, 하자 dan 하시고 dan atas 하나님이 segala 자기 jenis 형상 binatang 곧 melata 하나님의 yang merayap di 형상대로 muka 사람을 bumi. 창조하시고 Maka Allah menciptakan 남자와 manusia 여자를 menurut gambarannya. 창조하시고 Gambaran dia mencipta mereka, lelaki dan 설렁성가대와 perempuan. 미시오 게스트라의 찬양과 연주가 있겠습니다. 사랑하는 성도 여러분, Saudara dan saudari yang saya 전 세계 및 kasih dalam 전국의 Tuhan 지계 성도 Yesus, 여러분, semua anggota 지성전 mami 성도 dari 여러분, gereja 전 cawangan 세계 dan 인터넷을 gereja 통해 tempatan, 예배드리는 penonton 모든 GCN dan 성도 semua 여러분, anak Tuhan GCN menghadiri 시청자 ibadah 여러분, ini dalam 창세기 talian. 강의 42번째 Inilah penjelasan 시간입니다. ke-42 tentang 이 kitab Kejadian, 시간에는 6일 hari ke-6 창조 penciptaan. 역사의 Saya akan memberitahu 하이라이트인 anda 사람의 tentang 창조 penciptaan 부분을 manusia, bahkan 말씀드리겠습니다. kemuncak dalam 오늘은 6 hari 말씀이 좀 penciptaan. 쉬우니까 Khotbah pada hari 좀 ini adalah lebih 이해하기는 mudah daripada yang 좋습니다. lain. Ciptaan manusia disebut semula dalam Kejadian bab 사람의 2. 창조는 Oleh itu saya akan 창세기 2장에 menjelaskan berdasarkan 다시 apa yang dinyatakan dalam petikan 반복되어 Alkitab 나오죠. untuk hari ini. 그러므로 이 Tuhan 시간에는 berfirman dalam 본문 Kejadian 말씀을 1 ayat 중심으로 26. 설명하도록 하겠습니다. 먼저 26절 전반절에 하나님이 Baiklah, kita 가라사대 menjadikan manusia menurut gambar dan rupa 우리의 kita. 형상을 따라 우리의 모양대로 우리 형상을 따라 형상도 닮았어요. 또 우리의 모양대로 우리가 사람을 만들고 오라고 Dan Kejadian 말씀하셨습니다. 1 ayat 그리고 27 27절에는 menyatakan, 하나님이 자기 maka Allah 형상 곧 menciptakan manusia menurut 하나님의 gambarannya. 형상대로 사람을 Gambaran dia mencipta 창조하시되 mereka lelaki dan 남자와 perempuan. 여자를 창조하시고라고 했죠. 여기서 우리란 Di 바로 sini kita 성부, merujuk kepada 성자, Tuhan 성령, Trinity, Tuhan Bapa, 삼일체 Tuhan Anak dan Tuhan Roh 하나님입니다. Kudus. Hari ini 천지 bermaksud bahawa Tuhan 창조의 Bapa 주체는 menciptakan seluruh dunia 성부 ini, 하나님 tetapi Tuhan Anak dan Roh Kudus 성자, turut 성령 menyempurnakan penciptaan 하나님께서도 bersama-sama. 창조 역사를 함께 이루셨음을 Ayub 명시해 38 ayat 주신 7 것입니다. juga menyatakan, 엽기 38장 7절에도 보면 하나님께서 천지를 창조하실 그때 ketika bintang fajar 새벽별들이 bersorak-sorai 함께 sama-sama 노래하며 dan semua anak Allah bersorak 하나님의 gembira. 아들들이 다 기쁘게 소리하였느니라라고 말씀하셨습니다. 여기서 Di sini bintang fajar merujuk kepada malaikat agung, 누시아와 누시엘 Usia dan Usiel, 천사장을 dan semua anak Allah, 가리키며 하나님의 kepada Tuhan 아들들은 Anak dan Tuhan Roh. 성자 하나님과 성령 하나님이시죠. 또한 Selain 요한복음 itu, 1장 Yohanes 1 10절에도 ayat 보면 10 menyatakan, 세상은 그로 Ia telah 곧 dicipta 성자 melaluinya. 예수님으로 말미암아 지은 바 되었다 했습니다. 이처럼 성부, 성자, Demikianlah 성령, Tuhan Trinity, 삼일체 Tuhan Bapa, Tuhan Anak 하나님께서는 dan Tuhan Kudus 모든 menggunakan semua 창조 kerja 역사를 penciptaan 함께 bersama-sama. 이루셨지요. 그러므로 Oleh itu mereka 창조 pasti 역사의 bekerja 가장 bersama-sama 중요한 ketika 부분이 menciptakan 사람을 manusia, yang 창조하실 merupakan 때 kerja yang paling 당연히 penting dalam 함께 penciptaan. 하셨습니다. Ketika Tuhan 삼일체 Trinity menciptakan 하나님께서는 manusia, 사람을 mereka 창조하실 때 melakukannya menurut 자기 gambaran dan rupa 형상과 mereka. 모양대로 Saya telah memberitahu 창조하셨습니다. anda bahawa Tuhan asal 근본의 wujud di ruang 하나님께서는 asal 원래 소리를 bentuk 머금은 cahaya 빛으로 mengandungi suara. 근본의 Pada 우주에 satu 널리 ketika 퍼져 계셨다 Dia 했지요. memusatkan 그리고 어느 dirinya 한 pada 시점이 되자 pusat alam roh. 영계의 정점에 하나의 빛으로 Dari satu 응집하셨습니다. cahaya ini, 그것이 이제 dua 넷째 cahaya 하늘이라고 lagi 했죠. dipisahkan 이한 dan 빛에서 menjadi 두 tiga 개의 cahaya 빛이 secara 분리돼 keseluruhan. 나와서 총 세 개의 빛이 됐지요. 세 개의 Setiap satu 빛은 daripada 각각 tiga cahaya itu 형상을 mengambil 기쁨으로 bentuk dan menjadi Tuhan 성부, Bapa, Tuhan 성자, Anak dan Tuhan 성령 하나님이 되셨습니다. 이때 삼일체 하나님께서 menurut 입으신 gambaran dan 바로 rupa 그 yang digunakan oleh 형상과 Tuhan Trinity 모양대로 pada ketika itu, 사람을 Tuhan Trinity 창조하셨다는 menciptakan manusia. 사실입니다. 이를 Dengan kata 바꿔 lain, Tuhan 말하면 Trinity menggunakan 삼일체 gambaran 하나님께서 manusia 형상을 ketika 입으실 mereka mengambil 때에 bentuk. 바로 사람의 형상을 Itu ialah gambaran 입으셨다는 manusia. 말입니다. Sosok 맨 dengan 위에 kepala 머리가 pada 있고 bahagian atas 몸통이 있으며 tubuh, 두 발로 berdiri di 서며 atas dua kaki 양 serta 팔과 mempunyai 손이 lengan dan 달린 tangan. 형상 바로 이런 사람의 Apakah Tuhan 형상을 menggunakan bentuk manusia 입으셨지요. bukannya bentuk yang lebih 본 ketuhanan? 말씀을 듣는 분들 중에서 하나님은 좀 더 Adakah sesiapa antara anda yang pernah 신성적인 berfikir 형상을 seperti ini? 입으시지 왜 사람과 같은 형상을 Sebab Tuhan 입으셨을까 Trinity mengambil 이렇게 bentuk yang 생각하는 mengambil 분이 gambar yang 계시는지요. sama seperti manusia 삼일째 하나님께서 adalah kerana 사람과 itu 같은 bentuk 형상을 yang 입으신 paling 이유는 indah. 그 형상이 가장 아름답기 Antara semua 때문입니다. binatang, burung, ikan dan serangga, manusia ialah yang paling 곤충 indah. 해도 우리 사람의 형상이 가장 아름답단 말이에요. Seperti yang dapat anda lihat pada skrin sekarang, anda dapat mematikan bahawa gambaran manusia lebih indah daripada 다른 gambaran 어떤 mana-mana binatang. 동물 형상보다 가장 Bandingkan saja 아름다움을 manusia dengan 느낄 수 yang lain. 있습니다. 한번 보세요. 저 형상들과 비교해 보세요. Saya telah memberitahu anda bahawa sebab Tuhan menciptakan manusia 하나님께서 adalah 사람을 untuk 지으신 이유는 mendapatkan 참 anak-anak yang 자녀를 얻기 sejati. 위함이라 했습니다.
그런데 아버지와 Sekarang seorang 자녀들은 bapa dan 닮아야 anak-anaknya 하지요. sepatutnya menyerupai 아버지라고 satu sama 부르는데 lain. 아버지, 아들, 딸, 자녀들 닮아야지. 안 닮으면 되겠습니까? 그러므로 사람을 지으실 때도 하나님의 Itulah sebabnya 형상대로 Tuhan 지으신 menciptakan 것입니다. manusia menurut 또한 gambarannya 하나님께서 sendiri. 사람을 창조하신 이유는 찬양을 받으시기 위함입니다. Sebab lain Tuhan menciptakan manusia adalah kerana Tuhan 이사야 mahu menerima 43장 pujian daripada 20절에 anak-anaknya. 이 백성은 Seperti 내가 yang 나를 dinyatakan dalam 위하여 Yesaya 지었나니 43 ayat 나의 21. 찬송을 Umat yang 부르게 kubentuk 하려 bagiku untuk 함이니라고 menciptakan 말씀하신 kemasyuranku. 대로이지요. Tubuh manusia mempunyai struktur 그런데 terbaik untuk 사람의 몸 memuji Tuhan. 구조는 하나님께 Manusia mempunyai 찬양을 mulut 드리기에 terbaik 가장 untuk 좋은 memuji dan 형태입니다. mempunyai tangan yang terbaik untuk 입을 열어 diangkat, 찬양하기에 memberikan 가장 kemuliaan 좋으며 kepada 손을 들어 하나님을 struktur 영화롭게 terbaik untuk 하기에도 menggerakkan kaki 좋지요. anda menari dan 발을 memuliakan 움직이면서 Tuhan 춤을 ialah 추며 bentuk manusia seperti 하나님께 yang ada 영광을 sekarang. 돌리기에 가장 Tuhan 좋은 tahu bahawa 구조가 manusia adalah yang 바로 paling 지금과 indah apabila 같은 dalam gambaran 사람의 ini. Lalu dia 형상입니다. menggunakan gambaran itu untuk dirinya 하나님께서는 terlebih 사람이 dahulu. 이 같은 형상을 Jika 입어야 seseorang seperti 가장 binatang yang merangkak dengan 아름다운 4 모습이 kaki, 됨을 아시고 dia tidak akan kelihatan 자신이 cantik 먼저 walaupun 그러한 dia menari dan 형상을 memuji Tuhan 입으셨습니다. dengan seluruh tubuhnya. 만일 사람이 네 발로 기는 짐승과 같은 Misalkan 형상이라면 온몸으로 seekor 춤을 추며 buruan atau 찬양을 singa 한다 laut 해도 그 dapat 모습이 memutarkan 썩 bola dan melompat tali. 아름답지 않을 Tetapi 것입니다. adakah binatang itu kelihatan indah? 그 같다 뭐 사람들이 뭐 서커스 다니든 뭐 어디도 보면 뭐 물개든 뭐 곰이든 곰 제주부리게 하고 다 하지만 그 모양이 좋습니까? Penguin berjalan terhulung hayan dan jika tersandung, Buing 뭐 jatuh 올 때는 또 펭귄 tersemban 양다리로 찌뚱찌뚱 tergelincir. 걸어 가는데 adakah hal 그러다가 itu 그냥 indah? 배를 깔고 쫙 밀려가다가 또 찌뚱찌뚱 그래 그 Hanya bentuk 좋습니까? manusia yang dapat berdiri di atas 2 kaki dan menggerakkan seluruh badan serta 두 발로 서서 kedua-dua tangan dengan 온몸과 bebas dapat 양손을 자유롭게 mengekspresikan 움직일 수 있는 berbagai 사람은 pergerakan dengan 항상 indah. 그래야 Tidak kira 다양한 betapa 동작을 indahnya 아름답게 bunyi burung, 표현할 수가 burung tidak 있지요. dapat memuji Tuhan dalam 그리고 berbagai 새가 bahasa dan 아무리 irama 아름다운 소리를 seperti 내도 manusia. 사람처럼 다양한 언어와 곡조로 Betapa 하나님을 berbezanya 찬양할 cara 수는 manusia dapat 없습니다. bernyanyi untuk memuji 사람은 Tuhan. 얼마나 다양하게 Selain itu 목소리도 adalah 내고 mudah 뭐 bagi manusia 찬양도 untuk 하고 할 수 melihat ke langit. 있으니까. Manusia berjalan 또한 tegak. 사람은 지금과 같은 형상이기에 하늘을 쳐다보기가 Manusia dapat 쉽다는 memandang ke langit. 사실입니다. 한번 Jika 쳐다보세요. kampung halaman 하나님에 mereka, 계신 하늘, 우리 번양 앞으로 갈 번양 천국을 항상 쳐다볼 mereka 수 있고 juga dapat melihat ke semua 동서남북 arah, 가볼 수 있어요. utara, selatan, 동입니까? timur dan barat. 동인가? Tetapi binatang tidak boleh demikian. 동이라고 하고요. 동, 서, 남, 부, 하늘, 땅 다 쳐다볼 수 있는 거예요, 사람은. 어느 Tuhan 짐승도 그리 menciptakan 못해요. struktur tubuh manusia sedemikian supaya manusia sentiasa dapat mencari dan 하늘 곧 위에 mengingati 계신 itu 하나님을 찾을 수 juga. 있고 항상 하나님을 생각할 수 Tuhan 있는 membentuk 그런 leher 몸의 manusia dengan cara 구조로 membolehkan 만들어 manusia 주셨지요. dengan mudah melihat ke sekeliling dan juga ke atas dan ke 동서남북과 bawah. 위아래를 자유자재로 Dengan 볼 수 cara ini 있도록 manusia dapat 만들어졌습니다. memandang 그래서 langit biru 푸른 dan 하늘도 melihat 보고 matahari 해도 serta 보고 bintang. 별들도 보지요. Manusia dapat melihat 하늘에서 awan yang 구름이 bergerak, 나오고 pelangi yang 들어가는 indah dan 것도 보고 pepatung yang turun dari 예쁘게 뜬 langit. 무지개도 보며 너울너울 Mata 하늘에서 내려오는 pepatung sungguh 잠자리도 봅니다. menakjubkan. 근데 잠자리도요. Seperti 참 manusia, 신기하게 pepatung dapat melihat 잠자리도 ke semua 사람과 arah 같이 serta ke 위에도 atas 보고 dan ke 아래도 bawah. 보고 동서남북을 다 보게 돼 있습니다. 잠자리도 Hal ini sangat 참 mengagumkan. 신기하죠. Adakah binatang melihat 그런데 langit seperti 짐승들이 manusia? 사람처럼 하늘을 봅니까? Binatang tidak melihat pelangi di atas sana 무슨 dan 무지개가 binatang tidak 떴는지 tahu ke 구름이 mana awan 어디로 pergi. 흘러가는지 Binatang 보지 tidak perlu 않습니다. tahu dan binatang tidak 짐승들은 그런 peduli. 것을 알 필요도 없고 Oleh sebab binatang 알려고 berangkat dengan 하지도 4 않지요. kaki, lebih mudah bagi 짐승들은 네 binatang 발로 untuk 기어 melihat ke bawah 다니기에 daripada ke 하늘보다 langit. 땅을 쳐다보기 Binatang 쉽습니다. sentiasa 땅 어디에 berkeliaran mencari 먹을 makanan. 것이 있는지를 늘 Dan binatang 살피며 mesti sentiasa 다니죠. berhati-hati dan 그리고 waspada. 누가 나를 Dan binatang 잡아먹으려고 tidak 하는가? tahu bila 누가 저기 dan di 어디에 mana pemangsa 숨어 mungkin 있는가? muncul. 잠복하고 있는가? 어디에 나타나는가? 늘 그거 주시해야 돼요. 안 그러면 어느 사이에 잡혀 먹히니까. 그리고 또 먹을 거 찾고 다녀야 돼요. Itulah sebabnya Tuhan berfirman dalam Kolose 3 ayat 2. 그래서 골로새서 3장 Tumpukan 2절에 위의 kiramu 것을 kepada hal-hal di 생각하고 syurga, 땅 bukan 위의 hal-hal 것을 di bumi. 생각지 말라 말씀하신 것입니다. Manusia diciptakan untuk memandang ke langit, 사람은 위의 것을 takkan 바라보고 fikiran 찾으며 dan mencari 생각하도록 perkara-perkara 창조됐기 yang di 때문입니다. atas. 그러므로
땅의 것을 Oleh itu 바라보거나 manusia 땅에 tidak 속하는 seharusnya 것을 memandang atau 찾아 mencari benar-benar 구하면 안 되죠. perkara-perkara di bumi. 짐승과 사람은 그 몸의 구조부터 이렇게 Oleh hal yang 차원이 demikian, struktur 다르게 manusia diciptakan berbeza 창조됐습니다. daripada binatang. 짐승은 사람보다 Anda dapat 낮은 melihat bahawa 차원임을 binatang berada 몸의 dalam dimensi yang lebih rendah daripada 구조에서부터 알 manusia. 수가 있죠. Maka hanya 이는 dengan melihat 결국 struktur 모든 tubuh 짐승이 binatang. 인생들의 Hal ini 발밑에 menunjukkan bahawa semua 있음을 binatang berada di bawah 나타내 kekuasaan 줍니다. 한편 manusia. 하나님께서는 Walaupun 사람에게는 pun Tuhan 없는 memberikan burung sayap 날개를 yang tidak 세 dimiliki 개는 oleh 주셨죠. manusia. Begitu hal 그렇다 해도 ini 새가 tidak bermaksud bahawa 사람보다 burung berada 차원이 pada 높은 dimensi yang 것은 lebih tinggi 아닙니다. daripada manusia. 새들은 날개가 있어도 사람의 Walaupun burung 다스림을 mempunyai 받는 sayap, 것을 manusia tetap 볼 수가 menguasai. 있지요. Oleh 그러면 itu, apakah 하나님께서 sebab Tuhan 새에게 memberikan 날개를 sayap kepada 주시고 burung dan 하늘을 membolehkan 날 burung 수 terbang di 있게 udara? 하신 이유는 Ketika manusia 무엇일까요? melihat burung terbang di 아버지 udara, 하나님께서는 Tuhan Bapa mau 인생들이 하늘을 manusia 나는 새를 mengatasi 볼 때 batasan ruang 유구 fizikal. 공간의 Walaupun 한계를 Tuhan menciptakan manusia untuk 깨뜨리길 berdiri dengan dua kaki 원하셨습니다. di tanah, 사람은 비록 Dia mahu manusia 발을 땅에 menyadari 딛고 bahawa ada 살도록 dunia lain yang 창조됐지만 berbeza. 이 유구 세계와는 차원이 다른 또 다른 Apakah Tuhan 세계가 memberikan 있음을 sayap kepada 알기 malaikat yang sudah mempunyai 원하셨죠. tangan dan kaki? 그러면 천사는 손도 Melalui 있고 malaikat 발도 yang dapat 있는데 berjalan dan 왜 terbang, 날개도 만들어 menunjukkan adanya 주셨을까요? Tuhan yang dapat melakukan 이는 apa-apa 걸을 sahaja. 수도 있고 날 수도 있는 Dengan 천사를 menciptakan 통해 manusia 모든 것을 tanpa 하실 수 있는 keupayaan untuk terbang, 하나님이 Tuhan 계심을 membuat manusia 나타내신 menyadari 것입니다. bahawa mereka adalah 사람은 날 makhluk 수 yang berada di bawah 없게 kekuasaan 하심으로 Tuhan. 하나님의 밑에 있는 Malaikat kelihatan 존재임을 lebih baik 알게 daripada manusia 하셨죠. secara luaran, 천사는 tetapi 외적으로는 malaikat 사람보다 tidak lebih baik 낮지만 daripada manusia, 인성 곧 kerana malaikat 자유의지가 tidak 없으므로 mempunyai sifat 결국은 manusiawi 사람보다 dan kehendak 못한 bebas. Dan 존재입니다. menciptakan segala 이처럼 sesuatu 하나님께서는 dalam keadilan 모든 것을 mengikut 공의 aturan. 가운데 질서를 쫓아 Saudara dan saudari yang saya 지으셨다는 kasih, 사실입니다. ketika Tuhan 성도 menciptakan 여러분, manusia, Dia 하나님께서 bukan saja 사람을 menciptakan manusia 지으실 때 menyerupai gambaran 겉모습만 luarannya. 하나님의 영상을 Tuhan 따라 bukan saja 지으신 것이 membentuk jasad 아닙니다. manusia, 겉모습이 tapi Dia juga menghembuskan 껍데기라 kandungannya 하면 ke dalam 알맹이에 jasad itu, 해당하는 iaitu 영도 하나님께서 불어 Kejadian 넣어 2 ayat 주셨습니다. 7 menyatakan, 창세기 2장 7절에 보면 여호와 ketika 하나님이 itulah 흙으로 Tuhan Allah 사람을 membentuk manusia daripada debu 지으시고 tanah 생기를 dan 그 menghembuskan 코에 nafas hidup ke 불어넣으시니 dalam hidungnya, 사람이 lalu manusia menjadi makhluk yang 생명이 hidup. 됐지요. 여기서 Dalam 생기란 ayat ini, nafas 하나님의 hidup bermaksud 근본된 kuasa asal Tuhan. 능력입니다. 생기. Sekali lagi saya katakan, nafas hidup ialah kuasa asal Tuhan. 하나님께서 Tuhan 흙으로 만드신 menghembuskan nafas 사람의 hidup 코에 ini ke dalam 이 hidup 생기를 manusia, 불어넣으시니 dibuat daripada 사람이 debu tanah, 생명이 dan manusia itu 되었던 menjadi 것입니다. makhluk 즉 hidup. 살아있는 영이 Manusia 되었다 이 itu menjadi 말입니다. makhluk hidup. 첫사람 아담은 Manusia pertama 육적인 Adam bukan 존재가 makhluk 아니요 jasmani, 살아있는 tapi 영인 makhluk hidup, 생명이 yakni 되었지요. yang hidup. 아담이 에덴 Kehidupan ini 동산에서 secara 낳은 otomatik 자녀들에게는 diturunkan 이 kepada anak-anak 생기가 Adam di Taman 자동으로 Eden. Tuhan tidak 전달되었다 perlu 했습니다. memberikan kehidupan pada 자녀를 setiap 통해 kali 자동으로 manusia lahir. 전달됐어요. 일일이 Namun begitu 불어넣어 ketika 주시지 alam 않아도. diusir ke bumi ini, 그런데 sebagian 아담이 이 besar 땅으로 nafas hidup 쫓겨나면서 itu dia ambil kembali 그에게서 dan hanya 생기의 tinggal 대부분이 sebagai 거둬지고 benih kecil. 흔적처럼 작은 씨로 Oleh itu 남게 tidak seperti di 되었습니다. Taman Eden, 그래서 이 nafas 땅의 hidup tidak dapat 후손에게는 에덴 ditentukan secara 동산에서와 otomatik 달리 kepada keturunan 생기가 Adam di 자동으로 bumi ini. 전달될 수가 없습니다. 이에 하나님께서는 아담이 이 땅에서 낳은 Oleh 자녀들과 itu Tuhan 그의 memberikan ruh kepada anak-anak yang berusia 6 태중 bulan 6개월째 dalam kandungan 영을 ibu mereka di 심어주십니다. bumi ini. 이게 태 Dekat anda 5개월을 faham, 끝나면 이제 그 6개월 diberikan kepada janin yang berusia 6 bulan 영을 dalam rahim 심어주신다 이 oleh 말입니다. Tuhan. Secara tepat, 정확히 Tuhan 말하면 menanamkan roh yang 생명씨가 mengandungi 담긴 benih 영을 kehidupan ke dalam sel 태아 di 심장의 dalam 한 hati janin. 세포에게 심어 주시지요. 그러므로 아담뿐만 아니라 아담의 모든 Oleh itu roh yang 후손들에게 diberikan kepada semua 주어지는 keturunan 영은 Adam 결국 datang daripada 하나님께서 Tuhan. Saya akan 주시는 menerangkan 것입니다. hal ini dengan lebih terperinci dalam Kejadian 이 bab 부분에 2. 대해서는 창세기 2장에서 Apa yang 다시 perlu anda 자세히 ingat ialah rupa manusia 설명하겠습니다. menyerupai 이 gambaran 시간에 Tuhan. 여러분이 기억할 것은 Dan roh manusia 사람은 iaitu 겉모습도 artinya 하나님의 juga 형상을 datang daripada 닮았고 Tuhan. Oleh itu anda harus memahami betapa berharganya diri anda. 사실입니다. 그러므로 여러분은 Mazmur 82 자신이 ayat 6 얼마나 menyatakan, 존귀한 존재인지를 알아야 합니다. 시편 82편 6절에도 내가 Aku 말하기를 berkata, kamu ialah 너희는 Tuhan, 이 dan kesemua kamu 신들이며 ialah anak yang maha 다 tinggi. 지존자의 아들들이라 하였다 했지요. 그런데 Namun 많은 begitu banyak 사람들이 orang 이 telah kehilangan 거룩한 gambaran 하나님의 Tuhan yang maha 형상을 kudus ini. 잃어버렸습니다. Hal ini demikian kerana mereka dilahirkan dengan dosa asal dan juga kerana mereka telah melakukan dosa mereka sendiri. 1 Yohanes 3 ayat 8 menyatakan, dan terus berbuat dosa itu berasal daripada iblis. Kerana dari mulanya lagi, iblis telah berbuat dosa. Iblis dan syaitan menggoda manusia untuk melakukan dosa dengan apa-apa cara agar mereka kehilangan gambaran itu. Saudara-saudara yang saya kasih,
musuh kita, yakni iblis dan syaitan, mendorong anda untuk melakukan dosa. Disebabkan sifat dosa yang ada dalam hati anda, dan kerana elemen itu ada dalam diri anda akhirnya melakukan dosa seperti yang dipimpin oleh iblis. Hal ini tiada kaitan dengan Tuhan. Anda mengatakan bahawa anda percaya kepada Tuhan, tapi hal itu adalah dusta. 1 Yohanes dengan jelas menyatakan perkara ini. Tidak kira berapa banyak anda mengatakan bahawa anda mengasihi Tuhan, jika tiada kebenaran dalam diri anda, kata-kata itu ialah dusta. Jika kebenaran ada dalam diri anda tidak akan melakukan dosa. Begitu anda telah mendengar kebenaran ini bertahun-tahun lamanya, jadi mengapakah kebenaran itu tidak ada dalam diri anda? Hal ini demikian kerana anda hanya mengetahui sebagai pengetahuan. Anda hanya memahami dalam kepala, bukan dalam hati. Anda ingat firman, jika seseorang menampar pipi kananmu, palinglah pipi kirimu juga terhadapnya. Tapi anda tidak dapat mempraktikannya kerana anda tidak menerima firman itu dengan sepenuh hati. Tuhan berfirman agar kita tidak berzina, dan membayangkan berzina saja sudah dianggap sebagai dosa zina. Tapi ketika anda melihat wanita cantik dan membayangkannya, hal ini merupakan sesuatu yang sangat buruk. Dengan cara ini, iblis dan syaitan menyebabkan anda kehilangan gambaran Tuhan yang membuatkan anda melakukan perkara yang dibenci oleh Tuhan. Akhirnya anda menyerupai kegelapan iblis dan syaitan. Bahagian kedua 1 Yohanes 3 ayat 8 menyatakan, dan sebanyak anak Allah datang untuk membinasakan pekerjaan iblis. Gereja ini juga berusaha keras untuk memusnahkan iblis. Tujuan Yesus datang ke dunia ini adalah untuk mencegah manusia yang diciptakan dalam gambaran Tuhan daripada menjadi seperti iblis. Yesus juga datang supaya mereka dapat menerima pengampunan bagi dosa mereka dan menjadi anak-anak Tuhan. Dengan menjadi korban penambahan, Yesus menebus semua orang berdosa daripada dosa mereka. Roh Kudus datang kepada orang Yesus Kristus dan membantu mereka untuk memulihkan gambaran Tuhan. Hal itu Galatia 4 ayat 6 hingga 7 menyatakan, dan kerana kamu anak-anaknya, Allah telah menghantar roh anaknya ke dalam hatimu, roh yang berseru Abba Bapa. Dan demikian kamu bukan lagi hamba tetapi anak, dan sebagai anak Allah telah menjadikan kamu warisnya. Jika anda ialah anak Tuhan, anda ialah pewarisnya. Oleh itu anda menjadi warga syurga dan pergi ke syurga sebagai anak lelaki atau anak perempuan Tuhan. Tuhan Bapa ingin memberikan warisannya kepada semua orang. Itulah sebabnya dia mengorbankan anaknya yang tunggal, Yesus. Dia juga mengutus Roh Kudus, bersedia memberikan kasihnya yang besar kepada orang berdosa supaya mereka dapat menerima kehidupan kekal dan masuk ke dalam syurga. Galatia 4 ayat 19 menyatakan bahawa Rasul Paulus berkata, hai anak-anak kecilku, aku mengalami sengsara seperti hendak melahirkan kamu sekali lagi, sehingga Kristus terbentuk dalam dirimu. Sebagai seorang gembala, saya sendiri berusaha sedaya upaya untuk membantu anda menyerupai Tuhan Bapa dan Tuhan Yesus. Oleh itu, saya menggesa anda untuk memulihkan gambaran Tuhan dan sepenuhnya dan mencapai iman. Yesus berkata dalam Matius 7 ayat 8, setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang mencari akan mendapat, dan setiap orang mengetuk pintu akan dibuka untuknya. Saya berharap anda akan mendapatkan kembali gambaran Tuhan yang hilang dan memulihkannya dengan sepenuhnya. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus agar anda dapat mewarisi Yerusalem baru, kerajaan syurga daripada Tuhan Bapa. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Kristus, setakat ini saya telah menjelaskan fakta bahawa Tuhan Trinity menciptakan manusia menurut gambarannya. Kejadian 1 ayat 27 menyatakan, maka Allah menciptakan manusia menurut gambarannya. Gambaran dia mencipta mereka lelaki dan perempuan. Ayat ini mungkin menimbulkan kekeliruan bahawa Tuhan menciptakan lelaki dan perempuan pada masa yang sama. Begitu ketika anda membaca Kejadian bab 2, anda dapat memahami dengan jelas bahawa Tuhan tidak menciptakan lelaki dan perempuan pada masa yang sama. Tuhan menciptakan lelaki
Adam terlebih dahulu. Dia membentuk Hawa daripada tulang rusuk yang diambil daripada Adam. Apa yang dimasukkan oleh Kejadian 1 ayat 27 adalah bahawa kedua-dua lelaki dan perempuan diciptakan menurut gambaran Tuhan. Sudah tentu, lelaki dan perempuan mempunyai perbezaan fizikal, tetapi mereka berkongsi kerangka asas yang sama, gambaran manusia. Gambaran asas ini diambil daripada gambaran Tuhan. Saya akan memberikan penjelasan yang lebih terperinci tentang bagaimana Tuhan membentuk Hawa daripada tulang rusuk Adam apabila kita sampai ke Kejadian bab 2. Saudara dan saudara yang saya kasihi, berikan Alkitab pada hari ini yang menggambarkan penciptaan manusia pada hari ke-6 mengandungi banyak pengertian. Semua yang dijelaskan dalam Kejadian bab 2. Selain penciptaan pada hari ke-6, terdapat juga kandungan mengenai Taman Eden di langit kedua. Buat masa ini saya akan menangguhkan penjelasan mengenai Taman Eden, tapi saya akan menerangkan secara ringkas apa yang dinyatakan dalam Alkitab berdasarkan petikan pada hari ini. Pada hari ke-6 Tuhan menciptakan Adam di bumi, tapi Dia tidak membawa Adam tinggal di bumi. Hal ini bermaksud bahawa Tuhan menciptakan Adam di bumi dan membawanya ke Taman Eden. Dia membawa Adam dan menempatkannya di Taman Eden di langit kedua. Adakah anda ingat pada hari penciptaan yang mana Tuhan menciptakan Taman Eden di langit kedua? Pada hari kedua penciptaan, apabila cakrawala diciptakan di tengah-tengah air, Taman Eden diciptakan di langit kedua. Tuhan menjadikan air di atas cakrawala sebagai sumber air di Taman Eden. Adam merupakan makhluk yang hidup, yang hidup penuh dengan nafas hidup daripada Tuhan. Ruang yang sesuai untuk Adam ialah ruang rohani di langit kedua dan di bumi. Sekitaran Taman Eden serupa dengan bumi, tetapi tumbuhan dan binatang di sana tidak mati. Sebaliknya, tumbuhan dan binatang yang diciptakan di bumi mati pada akhir hayat. Menurut alam di sini, semasa Adam tinggal di Taman Eden, makhluk hidup di bumi menghukum fisikal. Sudah tentu binatang di bumi memakan rumput dan minum air, bukannya memburu binatang lain. Pada masa itu tiada kejahatan, jadi tidak ada binatang pemangsa, hanya binatang yang memakan rumput. Oleh sebab tiada kejahatan, binatang juga tidak membunuh binatang lain. Begitu apabila jangka hayat sesuatu makhluk hidup tamat, makhluk itu akan mati dan tubuh binatang itu akan merepuk lalu kembali menjadi tanah. Kematian tumbuhan dan binatang ini tiada kaitan dengan hukum dan rohani yang menyatakan ganjaran dosa ialah kematian. Tumbuhan dan binatang mati pada akhir jangka hayat dan tanah pada masa itu tidak dikutuk. Oleh itu tiada binatang atau tumbuhan yang mempunyai sifat kejahatan. Oleh sebab bumi dikawal oleh hukum fizikal, binatang dan tumbuhan mati pada akhir hayat. Sebaliknya, walaupun Adam diciptakan daripada debu tanah, dia tidak berdosa dan merupakan makhluk yang hidup. Oleh itu, dia tidak terikat dengan hukum fizikal. Inilah sebabnya Tuhan tidak membiarkan Adam tinggal bersama makhluk hidup lain, bumi yang dikawal oleh hukum fizikal. 영의 공간인 둘째 하늘을 에덴 동산으로 이끌어 들이셨습니다. Tuhan Adam ke Taman Eden yang merupakan ruang rohani di langit kedua. Sebab Adam ialah makhluk yang hidup, dia tidak sesuai tinggal di bumi ini. Jadi dia dibawa ke ruang rohani. Seiring dengan peredaran waktu, makhluk hidup akan mati, merepuk dan melalui proses tersebut. Begitu oleh sebab Adam ialah makhluk yang hidup di dalam ruang. Dia mesti memasuki langit kedua dan tinggal di sana. Begitu masih ada orang yang mencari Taman Eden, mengatakan bahawa Taman Eden berada di suatu tempat di Timur Tengah. Ada juga mendakwa telah menemukan baru-baru ini. Dia sangat jahil tentang Alkitab. Siapakah yang akan memberitahu mereka tentang kebenaran ini? Dalam Alkitab, Tuhan berfirman kepada Adam untuk beranak cucu, tambah banyak dan menaruki bumi. Tidak ada kematian di Taman Eden, dan Adam berkembang biak dan makmur. Oleh itu, betapa luasnya tempat itu yang telah disediakan oleh Tuhan. Saudara dan saudari saya kasih dalam Kristus,
Apakah Tuhan menciptakan Adam sebagai makhluk yang hidup dan membawanya ke Taman Eden? Untuk mendapatkan anak-anak yang sejati melalui Adam, Tuhan harus membiarkan Adam menjalani proses pemupukan manusia. Tuhan harus membiarkan Adam mengalami penderitaan, kesakitan dan kesedihan semasa hidup di bumi, ruang fisikal. Hanya dengan cara itu dia dapat menjadi makhluk yang dapat menghargai kebahagiaan yang sejati. Sebagai contoh, orang menderita penyakit akan dapat menyadari betapa pentingnya kesihatan. Untuk menjadi anak sejati Tuhan, Adam perlu mengalami relativiti semasa hidup di dalam ruang fizikal. Dan dengan cara itu dia dapat memahami hati Tuhan, bersyukur kepada Tuhan atas apa yang diberikannya dan benar-benar mengasihi Tuhan. Hal ini difahami oleh Tuhan Bapa dengan jelas. 이 땅에서 경작밖에 하시지 않고 에덴 동산으로 이끌어 들이신 Keinginan Tuhan 것일까요? untuk mendapatkan anak-anak sejati sangat besar. Oleh itu mengapakah Tuhan tidak membiarkan Adam menjalani pemupukan di bumi sebaik saja dia menciptakan Adam, tetapi membawanya ke Taman Eden terlebih dahulu. Semuanya adalah kerana kasih Tuhan Bapa. Apakah yang dirasakan oleh Tuhan ketika melihat manusia pertama Adam? Adam diciptakan menurut gambaran Tuhan untuk merupainya dengan sepenuhnya. Sebagaimana orang berkata, "Tak saya ialah pemata hati saya." Demikianlah Adam ialah makhluk yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Namun pula Tuhan Bapa mengalami penderitaan yang mendalam dalam hatinya kerana dia telah dikhianati oleh Lucifer yang telah menyembah kasihnya besar. Bagi Tuhan Bapa, Adam yang diciptakan dengan teliti, gambaran Tuhan sendiri adalah begitu indah dan dikasihi. Tuhan ingin memberikan kasihnya kepada Adam dan dia juga ingin dikasihi oleh Adam sebagai balasannya. Dia ingin dihiburkan oleh Adam dan ingin menerima ketenangan serta kelegaan ketika melihat Adam. Berdekatan Tuhan Bapa, ada tidak terhitung banyaknya malaikat dan kerubin yang tidak mengetahui apa-apa kecuali ketaatan. Namun begitu, apa yang benar-benar diingini oleh Tuhan ialah kasih dan penghiburan daripada Adam yang diciptakan menurut gambarannya sendiri. Apabila saya melihat para jemaah yang mempunyai hati yang baik, tidak tercemar oleh dunia ini, punya harapan untuk masuk ke Yerusalem baru dan mempersiapkan diri dengan baik sebagai pengantin Tuhan Yesus, saya sangat mengasihi mereka. Saya dihiburkan oleh mereka. Hal yang demikian kerana saya juga merasakan kebaikan mereka yang bebas daripada kejahatan, hati mereka yang bersih dan harapan mereka untuk masuk ke Yerusalem baru. Saudara-saudari yang saya kasihi, apabila anda mencapai iman, anda dapat merasakan kebaikan dalam diri orang lain. Itulah tenaga baru anda dan anda berasa sangat gembira. Akan manusia, jika mereka baik, mereka menjadi individu yang sangat disayangi. Oleh itu firman Tuhan menekankan kebaikan. Tapi apabila anda merasakan kejahatan dalam diri orang lain, dia tidak menjadi orang yang dapat anda sayangi. Hubungan antara seorang gembala dengan dombanya atau antara seorang gembala dan pekerjanya tidak dapat berkembang lebih daripada sekarang hubungan biasa jika mereka tidak benar-benar merasakan kebaikan dalam diri satu sama lain. 다 전달되잖아요. 악이 있다는 거. 그거는 참 사랑스럽지가 않아요. Begitu juga dengan cara Tuhan melihat anak-anaknya. Tuhan juga mencari anak-anak penuh kebaikan dan yang dapat memberikan hiburan kepadanya. 하나님도 마찬가지. 그런 자녀들 찾으시는 이 땅에 경작하시면서 그런 자녀들을 제일 lebih daripada segala-galanya, Tuhan mahu anak-anak yang tidak berubah hati. Mereka pada akhirnya akan pergi ke Yerusalem baru. Jika anda menghapuskan hati yang suka berubah-ubah, perubahan besar akan berlaku dalam diri anda. Secara langsung, sifat hianat dan keinginan untuk mengkhianati akan lenyap. Anda akan menjadi individu yang berpegang teguh pada semua janji. Pasti menempati semua janji anda kepada Tuhan, dan hati anda tidak berubah-ubah. Jika seorang pelajar tidak mempunyai keinginan untuk berubah, dia secara semua jadi akan belajar dengan baik dan menerima anugerah tertinggi di negara. Tuhan memilih orang yang tidak berubah-ubah, membolehkan mereka untuk melakukan pekerjaan Tuhan dan membolehkan mereka memuliakannya. Kecuali Yudas Iskariot, para pengikut Yesus juga termasuk dalam kategori ini. Bahkan Rasul Paulus yang nampaknya tegas dan kebenaran tetapi pernah berada dalam kejahatan, punya hati dalam yang tidak berubah,
Itu Tuhan memurnikannya dan 네, menjadikannya 그래서 pekerja 하나님의 상을 untuknya. 지으신 아담에게 받는 사랑과 Kembali kepada 위로였습니다. Adam, Tuhan ingin 아담을 berkongsi 통해 penghiburan dan kasih 찬양받기를 melalui Adam. 원하셨고 Tuhan ingin 아담과 dipuji oleh 마음과 Adam dan 교통하시면서 dia ingin berkomunikasi 루시퍼에게 secara 받은 bebas dengan Adam 마음의 serta 상처와 memulihkan luka 공허함을 dan kekuatan dalam 회복하기 hatinya 원하셨지요. akibat 이런 기대와 pengkhianatan 사랑 Lucifer. 가운데 지으신 Sebab 아담을 Tuhan Bapa 아버지 menciptakan Adam dengan 하나님께서 harapan dan 어찌 kasih yang begitu besar. 지으시자마자 Bagaimana mungkin dia 헛바로 이 membiarkan 지구에서 Adam tinggal di 살도록 bumi ini 하셨겠습니까? sebaik saja dia menciptakannya? 육의 부모들도 자녀를 낳자마자 세상으로 보내지 않지요. Maka ibu bapa 사랑으로 duniawi tidak akan 키우고 segera 정성껏 membiarkan anak-anak mereka 가르치며 keluar ke dunia 세상으로 ini. 보냅니다. Mereka melepaskan anak-anak mereka hanya 아버지 setelah mereka 하나님께서는 membesarkan 아담이 anak-anak 장차 지구에서 kasih 갖게 될 sayang 인간 dan 경작이 mendidik 어떤 mereka dengan 것인지를 너무나 잘 bersungguh-sungguh. 아십니다. Tuhan sangat memahami proses pembukaan 인간 manusia yang 경작 akan dilalui 동안에는 Adam di 슬픔과 bumi. 아픔과 Adam akan 고통과 menghadapi 질병과 masa-masa yang 이별과 sukar 사망 dan 등 penuh penderitaan 참으로 seperti 고되고 kesedihan, 힘든 kesakitan, 시간을 겪어야 penyakit, 하지요. perpisahan dan kematian 그런데 semasa 아담이 proses 창조되었을 pembukaan 때는 manusia. 경작받으며 살게 될 Ketika Adam 이 유구 diciptakan, 세계에 대해 전혀 dia tidak 모르는 mengetahui apa-apa 상태였습니다. tentang dunia fisika tempat dia akan menjalani 어른이지 pemumpukan. 어떤 Walaupun Adam 지식도 mempunyai 없는 rupa seperti 어린아이와 seorang 같았지요. dewasa, 이런 dia seperti 아담을 seorang 어찌 kanak-kanak yang 아버지 tidak mempunyai 하나님께서 sebarang 폭발로 pengetahuan. 유구 공간에서 Bagaimana 살게 Tuhan 할 Bapa 수 dapat membiarkan 있겠는지요? Adam hidup di dalam ruang 하나님께서 fisika 참 ini 자녀를 serta mati? 얻으시려면 아담이 언젠가는 Adam 지구로 akhirnya 내려와 diusir ke bumi 경작을 dan 받아야만 proses 하지만 pemumpukan manusia 하나님께서는 bermula. 그것을 Tetapi Tuhan 강제로 tidak 하지 memaksa proses 않으셨습니다. itu. Aku, 하나님께서는 일단 아담을 Tuhan 에덴 terlebih dahulu 동산에 membawa Adam ke 들이셔서 Taman Eden, 많은 것을 mengajarnya banyak 가르쳐 perkara 주셨고 큰 dan memberikan 권세와 autoriti dan 능력도 kuasa yang 허락해 besar 주셨습니다. kepadanya. 하나님은 Tuhan membenarkan 형상대로 Adam 지음받은 menikmati banyak perkara 사람답게 supaya 많은 manusia 것을 diciptakan 누리며 menurut 살게 gambar Tuhan. 해주셨지요. 과연 Sekarang, 어떠한 apakah 권세와 autoriti dan 능력을 kuasa yang diberikan 아담에게 oleh Tuhan kepada Adam? 주셨는지는 다음 Saya akan 시간에 menjelaskannya 이어서 dalam khutbah yang berikutnya. 말씀드리겠습니다. Izinkan saya 결론을 membuat rumusan bagi 말씀드립니다. khutbah 사랑하는 ini. 성도 Saudara-saudara yang saya 이 kasih dalam 시간에는 Kristus, pada 하나님께서 hari ini saya 자기 telah 형상대로 menjelaskan 사람을 지으신 bagaimana Tuhan 부분을 menciptakan manusia 말씀드렸습니다. menurut gambarannya. 사람은 Saya bukan 겉모습인 saja menerima 형상뿐만 rupa 아니라 luaran daripada Tuhan, 알맹인 영도 juga roh, 하나님께 받았지요. bahagian penting. 하나님께서 주신 Roh 이 ini yang 영은 diberikan oleh Tuhan 결코 tidak akan 소멸되지 binasa. 않습니다. 사람이 Walaupun 죽어 tubuh manusia 몸은 mati, 썩는다 roh yang 해도 diberikan 각 kepada setiap manusia 사람에게 tidak akan 주어진 lenyap. 영은 Itulah sebanyak orang 사라지지 tidak mendapat 않지요. keselamatan 그래서 akan 구원받지 dilemparkan ke dalam 못한 api 영혼들은 neraka 영원히 yang tidak 꺼지지 pernah padam. 않는 지옥불에 Sebaliknya orang yang 던져집니다. diampunkan daripada 반면 dosanya 예수 그리스도를 dan 믿고 disatukan dengan Roh 죄 Kudus dan 사함을 percaya 받아 kepada Yesus 성령과 Kristus 연합한 akan 사람의 pergi ke 영혼은 syurga untuk menjalani 구원받아 hidup yang kekal. 천국에서 영생하게 Tempat 됩니다. kekal anda di 또한 syurga akan 얼마나 bergantung kepada 하나님의 sejauh 형상을 mana anda 회복했느냐, telah memulihkan 얼마나 하나님의 gambar Tuhan 마음을 dan sejauh mana 닮았느냐에 anda 따라서 menyerupai 영원한 hati Tuhan. 천국의 처소가 Melalui 달라지지요. penjelasan tentang kejadian 여러분은 ini, 창세기 anda 강해를 telah 통해 mendengar betapa 하나님께서 bersungguh-sungguhnya 인간 Tuhan 경작을 mempersiapkan 얼마나 pemumpukan manusia. 정성 다해 Oleh itu saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus agar anda 준비하셨습니다. menjadi anak sejati 그러므로 꼭 dan sepenuhnya 온 menyerupai 영의 Bapa anda 마음을 sebagai 이루어서 roh lengkap 아버지를 dan 온전히 bahawa 닮은 anda akan 참자가 menjadi buah 되시며 yang berharga 인간 daripada 경작의 귀한 pemumpukan 열매들로 manusia. 나오시기를 주님의 이름으로 축원합니다.